الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam babul janaiz masih lagi. Karahatud dafni laylan, pada bab makruh ataupun dimakruhkan mengebumikan mayat malam, waktu malam. Hadis yang ke-487, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil-laili illa an tutarru akhrajahu Ibn Majah wa asluhu fi Muslim lakin qala zajara an yuqbara ar-rajulu bil-lail hatta yusalla alayh. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tadfinu mautakum bil-laili, jangan kamu menanam, mengebumikan mautakum, mayat-mayat kamu, bil-lail, pada waktu malam. Illa an tutarru, melainkan kalau sekiranya terpaksa. Akhrajahu Ibn Majah, asluhu fi Muslim. Lakin qala zajara an yukbara ar-rajulu bil-lail hatta yusalla alaih. Zajar apa zajara, dilarang, ditegah daripada menanam mayat pada waktu malam, bil-lail, hatta, sehingga dia disolatkan, hatta yusalla alaih. Hadis sahih. Secara zahir hadis makruh menanam mayat pada waktu malam illa indal hajah, melainkan kalau ada hajat, iaitu illa an tutarru, sekiranya kamu ada keperluan, ada mudarat, ada kena cepat, maka boleh. Seperti takut kalau sekiranya mayat itu dah lama, mungkin akan menyebabkan bau, ataupun dia punya perubahan bau mayat telah berubah, maka tanam mayat malam itulah. Jika sekiranya tidak ada keperluan pada waktu malam, maka tak perlu pada waktu malam. Hadis yang kedua tu, hatta yusalla alaih, sehinggalah disolatkan atasnya. Itu hikmah dia. Al-hikmatu fi hadha ma asyara ilaihi al-hadith bil lafaz. Hikmah yang ditunjukkan dalam hadis itu dengan lafaz hatta yusalla alaihi, itu dan maksud dia min zalika an tajhizil mayyit was salati alaihi laylan, kerana kalau kita menguruskan mayat ni dan salat pada waktu malam, maka akan menyebabkan taksir dalam pengurusan. Taksir maksudnya kurang ataupun tak berapa sempurna dalam menguruskan mayat. Min adami ihsanil ghusl, iaitu apabila waktu malam, kemungkinan mandinya pun tak berapa nak elok. Zaman dulu jangan nak dibanding macam zaman sekarang lah. Zaman dulu lampu macam ni tak ada. Zaman sekarang tak ada masalah. Boleh pasang spotlight lagi untuk menguruskan mayat. Maksudnya pada zaman dulu gelap, mungkin lampu apa kata pelita tak? Lampu pelita
datang hadis Nabi bila nak tidur kena padamkan api tak? Sebab zaman tu guna api. Maka bila nak tidur Nabi suruh padam api. Sebab takut-takut sebab api bahaya. Takut-takut tertidur dia tertendang terbakar. Maka Nabi suruh padam. Zaman itu tak ada elektrik macam sekarang. Maka akan menyebabkan adam ihsanil ghusl, iaitu mandi tu tak berapa nak sempurna. Dan juga dalam masalah kafan, mungkin cepat-cepat gelap-gelap tak berapa nak sempurna mungkin. Wa min qillatil musallin alaih, dan berikutnya kan kata hatta yusalla alaih. Pada waktu malam ini, waktu orang tidur, waktu yang mungkin kurang untuk kita dapat orang yang nak salat atas jenazah. Yang sepatutnya lagi ramai orang yang salat atas jenazah itu lagi bagus dan lagi afdal. Kerana tidak ada orang Islam yang meninggal disalatkan atasnya 100 orang, 80 orang, melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Penting untuk ramainya yang salatkan jenazah. Sebab dengan ramainya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa si mayat tersebut. Dan kalau sekiranya dibuat pada waktu malam, akan menyukarkan untuk orang datang, menguruskan dan mensalatkan jenazah mayat tersebut. إذا وجدت هذه الأشياء وتوافرت تلك الأمور ليلا زالت الكراهة المذكورة في هذا الحديث. Kalau sekiranya semua benda ini kita boleh hilangkan, maksudnya boleh mengkafankan, memandikan, menguruskan dalam keadaan yang sempurna, dan orang ramai boleh datang untuk salat jenazahnya, maka zalat al-karahah, hilanglah karahah tu, hilanglah makruhnya itu. Berdasarkan hadis tadi tu, hatta yusalla alaih, sehingga dia disolatkan atasnya. Itu menunjukkan bahawasanya larangan ini bukan larangan bersifat haram dan bukan larangan bersifat apa orang kata qat'i. Maka bila ada dalil yang sarif yang mengubah hukum larangan kepada selain daripadanya, maka hukumnya jadi makruh. Dan makruh itu disebabkan apa? Makruh itu disebabkan takut-takut jenazah tidak disempurnakan dengan cara yang elok akan mengurangkan apa orang kata kemuliaan si mayat. Kita macam kita sebut banyak kali, orang Islam ni Allah Ta'ala muliakan dia. Muliakan dia waktu dia hidup, Allah muliakan. Waktu dia mati pun Allah muliakan dia. Maka bila waktu hidup kita wajib memuliakan orang. Tak boleh macam-macam lah. Sama apabila seorang itu meninggal dunia, mayat itu dimuliakan. Maka dimuliakan, sebab itu tak boleh waktu malam ni. Sebab kurang dari sudut nak memuliakan jenazah. Iaitu beri penghormatan kepada dia. Antara penghormatannya iaitu menguruskan jenazahnya dengan cara yang terbaik. Itu adalah penghormatan kepada mayat di sisi agama itu. Dan tak boleh melangkah atas kubur. Tak boleh duduk atas kubur. So itu semua adalah kemuliaan. Dan Islam juga pertengahan antara al-ghulu, melampau, dan lawan kepadanya, iaitu cuai. Kita disuruh memuliakan jenazah, dalam masa yang sama jangan melampau memuliakan jenazah. Maka tak boleh ditinggikan kubur, tak boleh buat benda merepek-repek akan datang dalam bab berikutnya. Binaan, tajsis, macam-macam yang telah pun lalu dan akan datang insya-Allah. So itu telah melampau kepada mayat. Maka Islam, ahli sunnah senantiasa duduk tengah-tengah antara orang yang melampau dan antara orang yang cuai. Kemudian, kalau sekiranya hilang apa yang kita sebutkan tadi itu, maka hilanglah karahahnya itu. Ditambah lagi dengan istihbab al-isra', dimustahabkan, menyegerakan, menyempurnakan jenazah. Boleh masuk dalam bab ni juga. Asri'u bil janazati fa in takun salihah. Kalau sekiranya dia salih, maka kita nak cepat supaya dia itu merasa nikmat ada dalam alam kubur.
Kalau sekiranya dia itu sebaliknya, kita nak cepat supaya kita tak terpikul benda jahat ataupun benda buruk yang ada pada mayat tersebut, maka asri'u bil janazah, cepat-cepat uruskan mayat. Jika sekiranya pada waktu malam tersebut susah untuk mendapatkan orang ramai untuk salatkannya, tunggu esok siang. Tunggu esok siang hari. Maka jumhur ulama, antaranya Hanafiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, tidak melihat makruh dalam menanam mayat pada waktu malam. Ditambah lagi bahawasanya ada riwayat ditanam sahabat, itu antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Ibnu Abi Syaibah, dan juga dalam Musannaf Abdul Razzaq. Maka jenazah Abu Bakar itu dufina Abu Bakr laylan, jenazah Abu Bakar itu ditanam pada waktu malam. Kemudian dalam hadis bahwasanya Umar menanam Abu Bakr, Umar mengembumikan Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da al-isya'il akhirah, setelah salat isya. Isya'il akhirah maksudnya isya' itulah, itu maksud isya'il akhirah. Sebab maghrib juga adalah termasuk dalam isya'. Bila kata isya'il akhirah, maksudnya salat isya', bukan maghrib. Maksudnya dia ditanam setelah daripada salat isya'. Wa sahha anna aliyan dufina, dan juga sahih bahwasanya Ali menanam Fatimah pada waktu malam. Ali menanam Fatimah pada waktu malam. Hak tu di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Qala Ibn Al-Qayyim fil Hadi, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Al-Hadi. Apa nama kitab dia tu? Apa nama kitab Ibn Al-Qayyim? Al-Hadi? Kitab Ibn Al-Qayyim apa? Zadul Ma'ad. Fil Hadi, maksudnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kopi O kosong panas. Boleh. Dah 2 minggu dah batuk tak habis. Kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada petunjuk Rasulullah SAW, dia tidak menanam mayat inda tulu'i syams. Nabi tak menanam mayat ketika mana tulu'i syams, matahari naik. Ada waktu 3 kan, tak boleh solat, dan tak boleh solat dan tak boleh menanam mayat, iaitu tulu'i syams, matahari naik. Wala inda ghurubiha, dan ketika mana matahari terbenam. Maksud dia matahari nak naik itu tak boleh solat, tak boleh tanam mayat. Waktu matahari nak terbenam, tak boleh solat, tak boleh tanam mayat. Wala hina yaqumu qa'imiz zahirah, dan satu lagi adalah matahari pacak atas kepala sebelum zuhur. Sebelum zuhur matahari tak tergelincir lagi, tak boleh solat dan tak boleh tanam mayat. Matahari naik dan matahari terbenam disebut dalam hadis yang lain sebab munculnya tanduk setan. Tatla'id qarun syayatin, tanduk setan muncul. Macam mana aku tak tahulah, wallahu a'lam. Macam mana tanduk setan muncul waktu matahari naik dan waktu matahari terbenam, wallahu a'lam. Maka disebabkan itu tak boleh salat dan tak boleh tanam mayat. Tapi waktu matahari atas kepala, waktu haram salat juga. Tapi wallahu a'lam. Bukan sebab panas. Tak kot. Sebab matahari naik tak panas tak? Matahari nak tenggelam tak panas juga. Matahari atas pacak atas kepala panas. Memang abridu bizuhur, ada hadis kan, abridu bizuhur, sejukkan sikit untuk salat zuhur. Maksudnya bukan waktu matahari atas kepala. Maksudnya bila zuhur dah masuk. Bila dah tergelincir matahari tu, zuhur dah masuk. Tapi Nabi abridu bizuhur, lewat sikit, bagi sejuk sikit. Maksud bagi sejuk tu bukan semasa. Maksudnya
Waktu mula-mula tergelincir tu panas terik lah. So bagi lewat sikit Zuhur ni, bagi keadaan tak berapa nak terik atas, matahari pacak atas tu panas sangat. So bila dia tergelincir sikit, ada kurang sikit kepanasan berbanding matahari atas kepala. So Nabi kata abridu bizuhur. Maka zuhur ni bagi sejuk sikit, bagi lewat sikit. Ada ke tempat, ada kuliah zuhur tak? Ada tempat bagi kuliah, ada kuliah zuhur. Kita disuruh solat di awal waktu, kan? Kita disuruh solat as-salatu ala waqtiha, solat atas waktu. Tapi ada solat yang sunnah dilewatkan, iaitu zuhur. Abridu bizuhur. Lewatkan zuhur. Tapi kalau masjid, ikut masjid lah. Kalau masjid tu ada kuliah zuhur, dia solat zuhur lepas kuliah zuhur 1.45. 1.45 adakah salah? Okey, no problem. Sebab Nabi kata lewatkan sikit. Antara solat yang Nabi lewat je, antara solat apa? Isyak Nabi lewat. Bila lewat sampan, sahabat dah tersengguk-sengguk dalam masjid. Disebutlah hadis, rumah dah gelap. Maksudnya rumah-rumah semua dah gelap dah. Yang sahabat-sahabat dah gitulah. Dah ngantuk. Nabi baru keluar untuk solat isyak. So isyak lewatkan sikit. Tapi kalau kat masjid tu di awal waktu, kena ikutlah. Tapi kalau masjid ada kuliah, kuliah maghrib tak? Kuliah maghrib, so dia lewatkan sikit, tak salah. Yang salah pergi buat jemaah pula belakang. Dia nak cepat, dia pun pergi buat kamat, kuliah lambat sangat, dia pun kamat. Haram hukum dia. So ada orang solat zuhur, dia pergi ke satu tempat masjid ada kuliah zuhur. Biasa kat pejabat-pejabat lah. Masjid tu atau surau tu ada imam dia. Kemudian dia datang, kemudian dia dengan anak beranak dia solat berjemaah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ada dua jemaah. Bukan. Sebab masjid bosnya adalah imam. Masjid imam berkuasa. Kena ikut imam. Sebab tu tak boleh iftiat alal imam. Iftiat alal imam. Pergi rampas kerja dia. Imam terlewat sikit perut. Dan imam tiba-tiba bateri habis. Handphone bateri habis. Kalau ikutnya kena tunggu. Tunggu apa hai imam lambat sangat ni? Imam tak datang-datang ni. Sikit perut kot, tunggu sat. Tak boleh siapa-siapa pula meh. Lambat kan. Bilal pula pandai-pandai kan. Bilal pula, kau kamal lah, aku jadi imam. Imam siapa orang dah semayang? Itu iftiat alal imam namanya. Imam berhak untuk mengulangi balik solat tu. Sama juga dalam kes jemaah kedua, ketiga kan. Oleh kerana kita ni dah terbiasa, kita tak tahu hukum hakam ni, tak pernah dengar apa sebahagiannya. Kita pun ialah mendahului imam. So tak boleh. Imam dia berkuasa. So kalau sekiranya Bilal kan, Bilal nak kamat ni, adakah atas Bilal punya kuasa? Tak. Bilal tidak boleh qamat, melainkan imam bagi keizinan. Kita tak. Bilal tu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, imam pula Allah tengah makan. Kamat dah. Tak boleh. So Bilal, kalau dia tengok tak ada orang sembahyang, dia pergi jumpa imam, boleh kamat tak? Imam kata boleh. Baru boleh kamat. Ni masalah ni, Bilal tunjuk pandai. Tapi yalah, orang kita ni dah begitulah caranya. Imam pun tak marah kalau Bilal azan kamat. Imam kata suka tinggallah, tengoklah kalau ada orang sembahyang, kalau dah tak ada kamatlah. Imam bagi izin, okey. Kalau imam tak ingkar, okey. Tiba-tiba Bilal pergi ke depan ambil mic, kau nak buat apa?
Nak kamat lah. Nanti dulu aku tak suruh pun. Dia tak boleh So Bilal apa-apa pun imam. So imam berkuasa. Bila jemaah utama belum solat, tak boleh siapa-siapa buat jemaah ke belakang. Tak boleh. Kalau nak cepat, solatlah seorang-seorang. Solat seorang-seorang kat belakang-belakang tu, lepas dah solat, ciao, belah. Lambat benar kuliah zuhur ni, semayang dulu lah. Okey, semayang seorang tak apa. Tapi pula pergi buat jemaah pula belakang, no, tak boleh. Berikutnya, orang masuk dalam masjid, dia dah jamak dan qasar, zuhur dengan asar. Dia pun masuk masjid, lepak ke masjid. Imam kemudian azan asar. Bila azan asar, kemudian jemaah pun nak salat asar lah. 2-3 duduk melepak belakang. Imam tanya, tu belakang tu, dia boleh, imam berhak untuk tanya. Yang belakang tu kenapa tak bangun lagi? Kamat kan? Imam, tadi kami dah jamak dah. Oh, dah salat dah lah asar. Sila keluar. Keluar dari masjid. Dia kena keluar dari masjid. Kalau tak nak keluar, join jemaah. Adakah dia mengulangi zuhur asar? Tak. Kau solat sunat. Kau kena ikut jemaah, tapi kau solat sunat. Ada pun jemaah utama masjid, solat asar. Kalau kau tak mau, sila keluar. Sebab Nabi tanya, apabila telah diqamatkan, Nabi kata yang belakang tu apa hal? Mereka kata dah salat, Nabi kata keluar atau join. So dua. Ini tak duduk belakang tu, duduk melepak, main telefon. Jemaah utama sedang salat fardu. Habis salat fardu, masuk pula orang berikutnya. Alamak, dah habis dah. Kamat. Allah Akbar. Jemaah kedua namanya kan. Jika ikutnya, tak boleh ada jemaah kedua. Dengan syarat izin imam. Dengan syarat izin imam tadi tu. Dah habis dah. Imam tengok, apa belakang tu nak semayang apa? Oh, kami lewat tadi, boleh tak? Kena minta izin. Boleh tak kami nak solat asar ni, kami dah lewat tadi? Okey, silakan. Dan baru boleh. Jika no, kita tetapkan tak ada jemaah kedua, solat seorang-seorang tu boleh belah. Maka terpaksa lah solat seorang-seorang, ataupun balik rumah pergi solat jemaah. Ini hukum hakam masjid yang tak banyak orang sentuh. Yang tak banyak ada kuliah-kuliah kat masjid pun tak reti, ustaz pun sebagainya tak reti. Ustaz, kalau kita ikut sebiji-sebiji tu kan, nampak macam syadid lah. Macam mana Ustaz? Ya, ada time dan ketika syadid, ada time dan ketika kita lembut. Kalau tak, dia tak puas lagi lepas syadid, puas hadi. Macam ikut hadi je. Kami nak ikut akal kepala kami. Ikutlah Tok Sami Buddha. Kalau teringin sangat. Hak ni agama. Hak ni agama. Dengan dalil. So itu hukum hakam masjid. Okey, kenapa benda ni jadi dan kenapa ulama bahas? Sebab di awal-awal lebih sensitif daripada zaman sekarang. Zaman sekarang, okey, yang mana jemaah kedua, ketiga, keempat tu kita boleh assume lah imam takkanlah tak bagi tak. Tambah pula orang Melayu apa tak erti. Imam kata, apa salahnya? Semayang lah. Pada kebiasaannya, imam kita jauh sekali lah dia nak tahu hukum hakam ni. Yang kedua, dia mesti izinkannya kan. So, tak ada isu sebenarnya. Tinggal kita nak sebut tu. Kita nak sebut hukum hakam masjid yang berkuasa adalah imam. Sama lah macam masuk parlimen. Yang berkuasa speaker lah. Duduk lah. Yang berkuasa dalam rumah mesti tuan rumah. Tuan rumah berkuasa. Jangan masuk dalam rumah, pergi duduk dekat kursi tuan rumah. No, tak boleh. Itu adab. Biasa kursi tuan rumah ni yang mana satu? Yang single. Kita masuk rumah orang, jemputlah. Duduk. Oh, sedap. Kodok ni. Tak ada adab.
biasa yang single tu adalah kursi tu rumah. Jangan kacau. Duduk hak yang 2 tu ataupun hak 3 tu. Melainkan, tak apa, duduk. Okey. Tuan rumah dah bagi. Silakan. Okey. Boleh. Dan jangan duduk sampai tuan rumah kata silakan duduk. Tengok adab. Bila masuk rumah, apa yang tak duduk? Duduk. Baru duduklah. Terima kasih. Kan? Dah kalau dia tak suruh duduk, jangan duduk. Masuk pejabat orang, pergi duduk kat kursi bos tu. Mana boleh? So, ini Islam jaga adab ni. Zaman awal dulu, kerana sensitif ke perpecahan. Zaman awal, kita ada masjid dirar. Kemudian, tak boleh. Kalau ada jemaah kedua, Nabi tak akan cakap, aku rasa aku nak biarkan ada imam solat, aku nak pergi rumah-rumah, orang tak pergi semayang jemaah, aku nak bakar rumah-rumah mereka. Kalau ada jemaah kedua, dah lama dia kata, wahai Rasulullah, jemaah kedua kan ada. Nabi nak bakar, kenapa? Menunjukkan jemaah kedua, no, tak ada. Jika ada, mesti ada izin. Sebab tu tak boleh ada 2 imam dan 2 jemaah dalam satu masjid. Tak boleh. Tak boleh. Ada satu jemaah sini, satu baru masuk, dia dah nampak dah ada jemaah ke depan tu, dia pergi buat jemaah berikutnya. Ini yang banyak berlaku. Okey, RNR tak ada imam. Dia tak ada imam rasmi. Walaupun demikian, guna otak lah. So, bila kita masuk ada jemaah ke depan tu, kenapa tak join dengan jemaah yang ada? Kita tak tahu dia nak sembahyang tamam. Whatever, sembahyang. Pada hukum asal, orang yang pergi sembahyang ke RNR, qasar ke tamam? Qasar lah. Tak payah tanya. In case dia niat qasar, tiba-tiba imam naik rakaat ketiga ke 4, ikut je lah, apa masalah kau? Ikut saja. Jangan memandai-mandai. Itu saja. Yang mana cukup, alhamdulillah. Yang mana tak cukup, tambah. Kan? Maka itu Islam dah cantik lah. Kalau yang mengimamkan orang yang masuk tu boleh tak? Atau dia orang tu makmum, dia jadi makmum, dia mula makmum, tapi dia boleh. Dia makmum, kemudian dia masbuk lah, dia bangkit lah. Kita pun jadikan dia imam. Sebagai ulama tak mengharuskan. Tapi dari satu sudut, orang yang masbuk boleh jadi imam kepada yang tidak masbuk. Orang yang tamam boleh jadi yang kepada tak tamam. Orang yang qasar boleh jadi imam kepada yang tak qasar. Boleh belaka. Tinggal lagi dalam perbahasan mazhab, sebahagian pandangan menyatakan kalau dia masbuk tak boleh salat dengan dia. Wallahu a'lam. Kalau tanya saya, kita masuk masjid, orang dah habis sembahyang, dia pun bangkit kan? Sallu furada. Salatlah sendirian. Salat sendirian, cukup. Tak payah buat jemaah. Kita berlima ni. Kalau tak buat berjemaah, tak dapatlah 25 pahala 27. Mari kita bahas pula 27 pahala 25 dengan 27 tu siapa yang dapat? Adakah umum? Adakah setiap orang yang salat jemaah akan dapat 25 dengan 27? Itu ada perbahasan ulama lagi lah. Sebahagian mereka melihat 25 dengan 27 adalah yang ikut pada imam yang pertama tu. Jika sekiranya dia memang seorang yang melazimi masjid, tiba-tiba dia lewat, dia masuk jemaah masjid dah habis, dia terlewat, dia solat sendirian, dia dapat 25 atau 27 sebab dia itu orang yang melazimi jemaah. Tapi yang tak melazimi jemaah, dia solat ke jemaah ke, dia solat sendirian ke, tak dapat pahala 25 dan 27. Wallahu a'lam. Itu ringkas. Kalau yang musafir, dia nak buat maghrib, tapi dia terikut imam yang Isyak. Jadi Orang yang musafir, dia masuk masjid, dia tak solat maghrib dengan isyak lagi. Jemaah masjid solat isyak, dia nak kena solat mana dulu? Kalau hak jawapan yang biasa-biasa tu adalah mengikutlah kepada imam yang solat tu isyak.
Tapi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya. Maka mesti maghrib dulu, baru isyak. Maka dia masuk masjid, dia nak kena salat maghrib, imam salat isyak. Boleh ke tak boleh? Tak ada apa yang menghalang. Maka dia salat maghrib sedang imam salat isyak. Apa dia kena buat? Imam turun, imam pada rakaat ketiga, imam akan naik pada rakaat keempat. Maka dia boleh duduk pada rakaat ketiga, tunggu sampai imam turun balik, iaitu pada rakaat keempat. Kemudian bagi salam bersama dengan imam. Bagi salam bersama dengan imam. Atau dia dah habis, dia tahiyat, imam naik rakaat keempat, dia pun baca cepat, dia dan dia bagi salam, kemudian dia bangkit pula, Allahu Akbar, salat isyak. Maksudnya dia ikut imam tadi tu, yang satu rakaat balance tu dia buat isyak, kemudian nanti ditambah lah. Pun boleh juga. Wallahu a'lam. Jumaat boleh jamak dengan asar tak? Sebahagian tak membenarkan, tapi tak ada dalil yang jelas. Maka sebahagian harus orang yang masuk Jumaat dia buat dua. Kemudian dia musafir tak? So dia salat Jumaat, so lepas salat Jumaat dia buatlah asar, jamak, tak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, berikutnya. Wa an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jaa na'yu Ja'far hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum akhrajahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Selalu dah dengar hadis ni kan, daripada Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu qala, ketika mana na'yu Ja'far, ketika mana Ja'far syahid dalam perang, maka orang beritahu kewafatan, kesyahidan Ja'far. Hina qutila qala Rasulullah, Nabi pun kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, faqad atahum ma yashghaluhum, telah pun datang perkara yang menyibukkan mereka. Menyibukkan mereka kat situ maksudnya ialah dah kematian. So bila kematian keluarga mestilah sibuk nak menguruskan jenazah. Maka Nabi bagi panduan, buatlah makanan untuk keluarganya. Maka itu sunnah. Maka sunnah buat makanan kepada keluarga yang mati. Bukan keluarga si mati yang kena berhempah pula kena order catering. Atau masak nasi minyak, kenduri tahlil. Kan sensitif lah kan. Maka itu tidak sunnah. Itu tak sunnah. Walau orang kata, ulama kata. Ya, ulama kata, tapi Nabi kata lain. Nabi kata buat makanan untuk mereka, jangan perhabiskan beras depa. Depa dah lah sedih. Dah sedih-sedih, hampa habiskan pula makanan depa. Bukan maksud tak boleh makan kat rumah orang mati. Bukan maksud orang keluarga si mati tak boleh masak. Boleh. Dia masak untuk dia makan. Apa masalahnya? Kalau ada tetamu datang daripada rumah, saudara mara datang kan, kematian, nak nunggu sementara nak uruskan jenazah, makan dulu. Dia bukan buat kenduri, dia bagi makan lah waktu tengah hari nak makan lah. So yang makan tu keluarga-keluarga dia, bukan mai lah kita habiskan dia punya makanan. Aswaja ke faham Ustaz? Aswaja ke faham? Depa asyik gagal je memahami. Bukan kita kata tak boleh makan. Yang kita kata, yang sepatutnya ringankanlah beban keluarga si mati. Bila kita bawa makanan dan sebagainya, paling kuat itu adalah cara memujuk mereka. Sebab orang mati, ada kematian, biasanya tak lalulah nak makan, tak lalulah nak masak. Maka bila ada kematian, bawa makanan kat dia, pujuklah, makanlah. Hak mati tu matilah, hak yang hidup ni nak kena makan, makanlah. Kan? Bawa makanan. Ulama bahas nak kena bawa bila, nak bawa berapa kali, nak bawa berapa hari.
Sebab kata 3 hari. Sebab dipanggil apa? Apa dipanggil orang mati tu? Apa dipanggil istilah tu? Apa? Kabung. Kerana berkabung 3 hari. Maka 3 hari itu kau sediakanlah makanan bagi untuk menyeronokkan dia dan memudahkan urusan dia. Sebagian merujuk hadis ni tak disebutkan berapa hari dan sebagainya. Maka kalau sekalipun, yang penting buatlah sesuatu yang memujuk dan memberikan semangat dan menunjukkan kita bersama dengan keluarga mereka. So bila kita buat makanan dan sebagainya, okey, orang sekarang bagi duit, boleh tak? Kita yang bagi duit, bukan habiskan duit dia. Kita bagi duit, okey, no problem. Memudahkan dan meringankan beban dia dan sebagainya. So hadis ni jelas dah sebenarnya. Untuk cakap masalah kenduri arwah tu semua dah tahu dah. Dan tak ada siapa pun yang kata kenduri arwah tu dari Islam. Tak ada siapa kata. Video baru keluar, Ustaz. Apa dia kata? Video baru keluar. Wadian keluar. Dia kata apa? Ada hot sikit lah tadi. Dia kata apa? Kenduri arwah? Dia pusing dalil lah. Dia kata siapa yang tak buat kenduri ni maka bid'ah sebab Nabi tak larang. Siapa yang tak buat kenduri, bid'ah pula. Sebab Nabi tak larang. Sebab Nabi tak larang. Dah kenapa? Tengah hot ni tadi pagi tadi. Al-aslu, asalnya tak ada kenduri kan? Asalnya tak ada kenduri. Siapa yang suruh buat kenduri? Asalnya tak ada kenduri. Tiba-tiba kita kata siapa apa dia? Nabi siapa yang tak buat? Siapa yang tak buat bid'ah ni gila ke apa ni? Siapa yang buatlah kena bawa dalil. Bukan siapa yang tak buat kena bawa dalil. Sebab al-aslu, asalnya mana ada kenduri orang mati asalnya. Asalnya orang mati uruskan mayat lah. Uruskan mayat, kita disuruh uruskan mayat. Kemudian kita disuruh peramaikan untuk salat jenazah. Kemudian kita disuruh ikut jenazah sampai dia ditanam. Dapat pahala dah. 2 kirat. Lepas tu balik Kau sibuk kat rumah orang tu buat apa? Orang tu pun dah pujuk dan sebagainya, mudahlah. Dan mana datang 3 hari, mana datang 7 hari, mana datang 1 hari, setahun. Kenduri pecah perut lah. Macam mana hantar perut dia pecah? Tak pecah kepala lu. So memang tak ada dalil. Mana dalilnya? Mai datang bawa kan ni. Ada satu orang, ada satu hadis seorang perempuan panggil Nabi mai makan kan bila ada kematian. Itu bukan kenduri. Ni dalil ni Ustaz. Tadi dia dalil ucap bagi salam dan berilah makan. Yang pakai hadis. Afshu salam. Asal boleh. Abdullah bin Salam, bila Nabi sampai Madinah, aku tengok muka Nabi ni tak ada muka menipu. Pertama sekali aku dengar daripada mulut dia sampai Madinah, afshu salam, sebarkan salam dan beri makan, wa at'imut ta'am, beri makan, wasallu wasilul arham, sambungkan silaturahim, dan salatlah pada waktu malam, wan nasu niyam, maka kau akan masuk syurga bisalam. Kan? So apa kena mengena? Kena dalil. Memang Nabi bagi makan. Tak ada orang mati pun kita bagi makan. Kita dah lama puji orang Melayu dah. Orang Melayu ni paling makhluk bangsa yang paling bagus sekali. Kenduri kahwin sunnah. Kan? Suka buat kenduri makan, bagi sunnah bagi makan. Tapi bagi makan sempena kematian tak ada sunnah. Kenapa nak buat? Memanglah Nabi kata at'imu ta'am, bagi makan. So apa masalahnya? Masalahnya engkau memberi makan khusus pada waktu mati. Bila orang kata benda yang paling senang nak dapat makan, tanam orang lah. Tanam pokok lambat nak dapat buah dia. Tanam orang terus dapat makan.
Oh, marah pula dia. Marah ni buat main-main. Ni lah pokok ni tak buat kenduri arwah. Dia ingat apa nama tanam bapak tu macam tanam kucing ke? Macam tanam kucing belakang rumah. Tak buat kenduri. Kucing aku tak tanam pun. Campak je lah. Nak kiyah-kiyah dengan binatang. Kenapa? So bagi makan waktu lain. Waktu lain bagi makan. Waktu lain haram nak bagi makan. Waktu lain tak ada pula nak belanja orang. Tak ada. Bayar sini-sendiri, bayar sini-sendiri. Dah teringin ingat pahala. Setiap hari belanja lah orang makan. Tak tunggu orang mati. Tak tunggu orang mati. Bagi makan dah siap-siap lah. Maka ini Nabi ajar ni. Ni jelas ni Nabi ajar. Buat makanan untuk keluarga Jaafar. Kerana mereka itu dilanda benda yang menyedihkan. Benda yang menyibukkan mereka, iaitu menguruskan jenazah dan sebagainya. Maka dengan memberi makanan itu, akal kita yang waras pun faham dah. Apa tujuannya, orang faham dah. Tujuan daripadanya untuk menggembirakan ataupun menenangkan ataupun memujuk keluarga si mati. Dan yang paling penting, ni untuk kita panggil spiritual care tu, yang paling penting, dia merasakan kebersamaan. So bila kita bawa makanan dan sebagainya, pujuk dengan dia, duduk dengan dia, tak cakap pun tak apa, duduk dengan dia, dia rasa seronok. Dan dia rasa bebanan dia itu, dia tak menanggung dengan bersendirian. Orang lain, jiran-jiran pun turut sama dengan dia dalam waktu-waktu yang sukar. Itulah poin utamanya. Bukan perhabiskan duit orang dan sebagainya. Okey, ada satu hadis yang selalu juga kita dengar. Hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Kunna na'uddu al-ijtima'. Kami mengira berhimpun ila ahli al-mayyit, kepada keluarga si mati, ila ahli al-mayyit, wa sani'at at-ta'am, dan membuat makanan ba'da dafnihi, lepas kematiannya, itu minan niyahah, daripada meratap kematian. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. So hadis ni kata apa? Kunna na'uddu, kami mengira berhimpun kat rumah orang mati, buat makanan, berhimpun kat rumah orang mati lepas daripada tanam mayat, niyahah, daripada meratap kematian. Maksudnya benda ni tak disuruh oleh agama dah. Siapa lagi faham agama? Sahabat ke kita? Sahabat lebih faham. Mana kita nak bubuh hadis ni? Nak pusing pula. Nak pusing selagi boleh. Aku nak pusing ke mana ni? Tapi dia pusing ni tak. Kata apa? Kami tak sedih pun, kami tak ratap pun. Hujah dia. Kita dah sebut dah. Meratap ni adakah mesti menangis? Meratap bukan maksud menangis ya. Meratap adalah perbuatan, sama ada perkataan ataupun perlakuan yang menunjukkan ratapan, yang menunjukkan kesedihan yang melampau, yang menunjukkan kita tak boleh terima keadaan itu. Itu maksud meratap. Maka ada orang meratap. Sebab itu datang hadis, siapa yang cukur janggut, dia tak pernah cukur janggut, sunnah konon. Bila ada kematian, dia pun cukur. Itu meratap. Membiarkan rambut panjang disebabkan kesedihan kematian, itu dikira meratap. Membiarkan janggut, dia tak ada janggut, tak pernah simpan janggut. Tiba-tiba ada kematian, dia biar janggut dia panjang. Bila orang kata sunnah kepala otak. Itu kan sunnah, tu bidah. Itu dikira meratap. Ada kematian, dia ambil mangkuk ni, apa guna ni, dia campak ke dinding, pecah. Itu dikira meratap. Mengoyak baju, syaqqul juyub, Superman. Jadi Superman dikira meratap. Meratap.
Itu meratap. Menangis bukan meratap. Menangis rahmat Tuhan. Menangis rahmat Allah. Nabi menangis. Para sahabat menangis. So menangis, Allah cipta menangis itu untuk manusia release tension. So menangis adalah rahmat Allah. Kenapa kita menangis? Sebab sayang ke orang tu lah. Allah cipta kesedihan. Allah cipta kesukaan, kegembiraan. Maka kadang-kadang ada time gembira itu akan meriliskan kita. Ada time gembira tak meriliskan kita, tetapi kesedihan meriliskan tension kita. So, meratap bukan menangis. Maka kau duk berimpun rumah mayat, perhabiskan makanan orang, lepas mayat mati, maka dia kata minan niyahah. Maka itu dikira meratap. Itu dikira meratap lah. Tak perbuatan sebelum kat kubur kan, perbuatan memeluk-meluk mayat dan menangis mungkin meratap. Peluk tak pun. Memeluk, mencium kepada mayat. Sikit dulu. Duduk. Tengok kita duduk depan mayat tu kan. Family kan duduk. Di family tu lah yang 5 minit sekali. Jangan melampau lah. Jangan melampau. Tapi peluk, menangis, mencium, itu bukanlah dikira meratap. Itu menzahirkan kesedihan lah. So itu semua okey. Tapi kalau sekiranya melampau, maka itu boleh takut masuk dalam meratap juga. Sekiranya melampau. Okey, berikutnya. Akhrajahu wa kadzalika diharamkan ma ya'tadu alaihi min aqril hayawani 'inda al-qabri liwurudin nahyi anhu. Berikutnya dalam Badrul Tamam ni Al-Maghrabi, dia bawa satu hadis. Dia kaitkan dengan tentang hadis kita ni, maka dia bawa satu hadis Nabi daripada Abu Dawud, daripada hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la aqra fil Islam. La aqra fil Islam. Tidak ada aqra dalam Islam. Apa dia aqra ni? Qala Abdul Razzaq, kanu ya'qiruna indal qabri indal qabri baqarah aw syah, iaitu menyembelih. La aqra fil Islam. Tidak ada sembelihan dekat kubur dalam Islam. Hadis Abu Daud sahih ya. Jarang bawa makan, orang pergi cakap. Jarang bawa makan di kuburan. Bawa makan itu semua, orang makan kat rumah, makan kat kubur. Kenapa? Kanu yaqiruna. Puak-puak jahiliah ni, pada zaman jahiliah dia ada satu trend. Mereka akan sembelih binatang dekat kubur, dekat sisi kubur si mati, sama ada lembu atau syah. Qala al-Khattabi, kata al-Imam al-Khattabi, kana ahlul jahiliyah, adalah ahli jahiliyah, yaqiruna al-ibil, mereka menyembelih unta, ala qabri rajulil jawad, atas kubur satu orang yang pemurah. Maksudnya orang yang terhormat ataupun orang yang mulia. Maksudnya orang yang pada waktu hidupnya banyak bersedekah, al-jawad. Orang yang pada waktu hidupnya selalu bagi makan orang. Maka Arab jahiliah ada satu trend. Kawan ni mati, maka dia akan sembelih lembu ke, unta ke, kambing ke di sisi kuburnya, bukan untuk mayat kerana Allah, tapi di sisi kuburnya untuk apa? Yaqulun nujazihi ala fi'lihi. Sebagai suatu nak menunjukkan dulu dia ni rajin bagi makan orang, maka bila dia mati pun kita nak dia ni bagi makan orang. Macam itulah. Li'annahu kana yaqiruha fi hayatihi, kerana dia sembelih pada waktu hidupnya, fayat'imuha al-adiyaf, dan bagi makan tetamu, bagi makan orang. Fanahnu naqiruha inda qabrihi, maka bila dia mati kami pula akan sembelih di sisi kuburnya, hatta ta'kuluha, sehinggalah yang memakannya itu as-siba' wat-tair, burung-burung dan juga haiwan-haiwan. Kama kana
mut'iman fi hayatihi, maka sebagaimana dia itu memberi makan pada waktu hidupnya, maka kita nak waktu matinya itu juga dia itu memberi makan. Ini dipanggil aqra. Menyembelih di sisi kubur bukan kerana kubur. Jika kerana kubur, apa hukumnya? Syirik. Sekarang dia sembelih kerana Allah. Oleh kerana kawan ni tadi orang yang bagus, orang yang baik, banyak sedekah, maka kita sembelih dekat sebelah kubur dia. Kita biarkan binatang datang makan. Sebagaimana waktu hidupnya dia bagi makan orang, waktu matinya pun seolah-olahnya dia bagi makan orang. Ataupun binatang. Ataupun burung. Ini adalah bid'ah. Ini adalah amalan jahiliyah. Dalam Faidul Qadir, siapa penulis Faidul Qadir? Apa Imam Faidul Qadir Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, la aqra fil Islam, tak ada sembelihan untuk mayat. Bukan kerana mayat, untuk mayat. Tak ada. Begitu juga tidak ada sedekah waktu kematian. Tidak ada sedekah di kubur. Tidak ada sedekah kerana mayat. Tidak ada sedekah kerana menguruskan mayat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, maka apabila ada kematian, siapa pergi bagi duit dan bagi sedekah untuk si mayat. Mungkin mayat ni dulu duk bagi sedekah ke orang, so bila dia mati, so kita bagi duit ke orang. Bidah. Marah pula. Pada hari kematian dulu, Ustaz. Ya, pada hari kematian. Pada si keluarga untuk meringankan beban. Itu lain. Itu kita yang bagi. Bukan kita dah semayang. Kita biasa bila? Oh, tu masuk duit nama Ha. tuju dulu. Kita bagi orang pada waktu kematian dia. Oh, dah. Baik. Untuk apa? Terima kasih atas solatkan jenazah. Satu terima kasih. Dia kata untuk kawan ni lah. Supaya dia dapat pahala sedekah orang tak? Tak samalah aqra fil Islam. Tak sama sembelihan tadi tu. Tak sama jahiliah buat. Kenapa jahiliah buat? Bukan nak mensyirikkan Allah. Tapi dia buat untuk supaya sewaktu hidupnya dia rajin bersedekah. Biar matinya pun rajin bersedekah. Kawan tu dah mati dah, haram, tak ada apa dah. Maka nak sedekah apa lagi? Bagi itu bid'ah. Itu bid'ah. So tak ada dalam Islam aqra. Tak ada duk sembelih-sembelih dekat kubur waktu kematian ni. Okey, ini sembelih dekat kubur waktu kematian. Apatah lagi pergi sembelih untuk mayat dalam kubur, syirik kepada Allah. Ni lain pula. Kita tak kata orang yang sembelih kerana Allah untuk disedekahkan kepada mayat itu syirik, dah. Tapi perbuatan tersebut boleh membuka pintu syirik. Orang tak tahu orang kita buat kenapa. Orang tak tahu. Maka dia pun ada kematian, dia pun sembelih kat kubur. Apa orang tengok? Maka orang yang tak reti, dia kata satu bentuk persembah kepada mayat lah kot. Mungkin ada orang, ada ini sedekah kepada mayat. Pun bid'ah juga. So ini tak diajar dan tak ada dalam Islam benda yang disebutkan ni. Ini adalah amalan jahiliyah. Ini amalan jahiliyah. Lagi apa salahnya? Itu suka hati korang lah. Kau nak apa salah, lantaklah. Kalau rasa nak buatlah. Depan Allah Ta'ala esok, kita jawablah sama-sama. Yang penting, baca hadis ni bagi faham. Dan daripada hadis ni, para ulama bawa keluar hukum. Imam Ahmad antaranya. Maka al-haram hukumnya buat sembelihan di sisi kubur.
tak tahulah apa tujuan dan sebagainya. Tujuan boleh jadi syirik, boleh jadi tak syirik macam kita sebutkan tadi. Tapi kalau buat perkara macam ni, pertama, ini amalan jahiliah. Dan apabila tak ada amalan jahiliah, maka Islam datang. Islam kata la aqra fil Islam, tidak ada sembelihan di sisi kubur dalam Islam. Apa maknanya? Umum lah. Maka tak ada sembelihan di sisi kubur. Apa saja yang buat perkara macam ni, ini amalan jahiliah. Maka tak pernah Nabi buat benda macam ni, dan tak pernah sahabat lepas daripadanya pergi sembelih pula di sisi kubur. Melainkan puak-puak pada zaman kini yang pergi buat sembelihan dekat kubur ni, pada kebiasaannya tujuannya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sembelihan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang ada beberapa hadis lagi. 2, 3 hadis lagi, insya-Allah kita habis bab janaiz. Ada apa nak tanya? Mazhab Syafi'i tahlil bid'ah ke tak? Satu, Al-Imam Syafi'i tak tahu tahlil apa yang kita buat sekarang. Al-Imam Syafi'i tak tahu apa yang kita buat sekarang. Apa maksud saya? Bukan tahlil la ilaha illallah, iaitu afdalu zikri itu yang kemudian, yang awal-awal dengan start Al-Fatihahnya, kemudian ayat Al-Baqarahnya, kemudian 3 kulnya, kemudian beberapa ayat lagi, kemudian barulah sekali tu la ilaha illallah, baru datang tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil tahlil bagus, tapi tahlil yang dimaksudkan, apabila kita sebut tahlil, maka dia adalah himpunan ataupun susunan zikir-zikir yang dihimpun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so whatever. Tujuan orang kita buat untuk apa? Kenduri arwah. Tujuan untuk apa? Menyedekahkan pahala kepada si mati. Yang itu Al-Imam Syafi'i tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab tak ada dalam kitab dia. Kalau ada, dah lama kita tahu. Dan dia tahu dan kita tahu. Sebagaimana zikir lepas sembahyang. Zikir lepas sembahyang dia sebut, kan? Dia sebut senyap tak? Boleh untuk kuat, tapi tujuan mengajar. Bila dah dipelajari daripada imam, hendaklah imam senyap semula. Dia sebut, maksudnya ada lah. Maksudnya ada, dan bagaimana kaifiatnya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitabul Janaiz ada tak dalam ilmu? Ada. Kitabul Janaiz ada tak dalam kitab Fiqhul Manhaji? Ada. Tapi tak ada bab tahlil. Yang ada kemudian. Yang kemudian itu sampailah kitab-kitab ulama Melayu kita, iaitu ulama-ulama Patani, Syekh Daud dan sebagainya. Semua menyatakan bid'ah munkarah. Semua menyatakan bid'ah munkarah. Aku tak tahu macam mana nak pusing lagi. Buka semua. Semua. Buka lah. Kalau ada, tunjuklah. Ini dah. Balik-balik. Itulah. Atimu ta'am. Bagi makan aku pun tahu. Tak payah tunggu mati. Aku bagi makan selalu. Bukan tunggu mati. Kita dah. Dulu tahlil untuk mati tak? Lah ni tahlil untuk siapa? Bukan untuk mati je, untuk orang baru hidup. Tahlil juga. Baby baru lahir pun nak tahlil. Lagi untuk siapa lagi tahlil? Orang sakit. Lagi? Pergi Mekah. Balik Mekah. Sunat. Lepas sunat. Bentan. SPM. Nak ambil exam SPM. PMR. Ada lagi PMR? Tak ada dah. UPSR dulu. PSRA, UPKK. Tak sekolah buat tak? Buat tahlil tak? Tahlil lah. Kahwin 2, kahwin 3, 4, semua tahlil.
Masuk rumah baru. Masuk rumah baru, keluar rumah baru. Masuk rumah lama, nak halau setan, semua tahlil. Daripada khusus untuk orang mati, terus untuk orang hidup, untuk budak kecil, untuk orang tua, untuk orang buta, untuk orang celik, untuk orang lulus exam, untuk orang fail exam. Tengok. Tapi ini dipanggil evolusi. Ini dipanggil zaman berubah, inovasi. Dan kita patut berbangga dengan apa yang kita ada. Maka apabila kita hidupkan bid'ah, maka sunnah mati dan mati dan mati dan mati dan mati dan mati. Yang Nabi ajar langsung jadi tak buat, yang Nabi tak ajar dibuat-buatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kat kita. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kawan-kawan kita, bagi petunjuk kepada masyarakat kita, bagi petunjuk kepada semua orang supaya mereka balik kepada sunnah ataupun memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menghukum mereka sebagai ahli bid'ah sebab mereka tak tahu. Sebab mereka tak tahu. Banyaknya tak tahu. Yang tahu pun itu urusan dia dengan Allah Taala lah. Yang tahu buat-buat tak tahu pun ada. Ya, ha? Yang tahu buat-buat tak tahu pun ada. Yang tahu dan buat-buat tak tahu pun banyak juga. Hati masyarakat. Yang masyarakat kita buat atas sangkaan. Yang mana masyarakat kita buat? Yang mana masyarakat kita buat? Kerana ustaz mereka ajar dan kerana sangkaan mereka itu adalah agama. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Mudah-mudahan Allah bagi pahala atas mereka. Mudah-mudahan Allah bagi pahala atas sangkaan mereka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan mereka kembali, dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dan petunjuk, dan kita hanya boleh menyampaikan saja, adapun hidayah milik Allah azza wa jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.